الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin dan muslimat, alhamdulillah kita dapat malam ini sambung balik bacaan daripada kitab Fatawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam As-Sahabi Yus'al wal Rasul Yujib. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab soalan-soalan yang ditanyakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita sampai pada soalan yang berikutnya berkaitan dengan soalan ditanya kepada Nabi berkaitan berwudu kerana makan daging kambing ataupun unta. Berwudu kerana makan daging kambing ataupun unta. Soalan yang ketujuh, muka surat yang ke-34. عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم. Pasal itu Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala memasukkan hadis ini dalam buku atau kitab beliau ini kerana jawapan ataupun hukum ini berdasarkan kepada soalan. Dan sebagaimana yang kita sebut dalam kuliah kita yang lepas, kitab atau buku yang kita baca ini adalah himpunan soalan yang ditanyakan kepada Rasul oleh para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka bertanya kepada Nabi, kemudian Nabi menjawab. Jawapan apa yang diberikan oleh Nabi itu menjadi hukum syariat dalam Islam. Kerana apa yang keluar daripada mulut Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi merupakan suatu kewajipan untuk orang Islam ikut benda tu. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul hendaklah kamu ambil, dan apa yang dilarang oleh Rasul hendaklah kamu tinggalkan. Wa ma kana lil mu'min idza qada wa ma kana lil mu'min wala mu'minah idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah. Apabila, dan tidaklah seseorang itu beriman, wa ma kana lil mu'min wala mu'minah, dan tidaklah seseorang itu beriman baik lelaki ataupun perempuan, idza qada Allah wa rasuluhu amra, apabila Allah dan Rasul memutuskan sesuatu hukum, ayyakuna lahum, untuk mereka itu memilih selain daripada apa yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasul. Ayat ini kesemuanya menunjukkan tentang satu kewajipan kepada orang Muslim Islam yang beriman apabila mendengar kata-kata Allah dan Rasul, tanggungjawabnya adalah sami'na wa ata'na. Dia mendengar dan dia mematuhi. Kalau kita tanya orang lain, dia bagi pandangan atau pendapat dia, kita ada pilihan. Tapi kalau soalan yang ditanya kepada Rasul dan Nabi bagi jawapan, an yakuna lahumul khiyarah, tidak ada pilihan selain daripada apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasul. Ini sebagai ulang kaji kepada apa yang telah kita sebut dalam kuliah-kuliah kita yang lepas. Daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, anna rajulan, datang seorang lelaki. Lelaki ini tak penting siapa pun. Dalam ilmu hadis, bila dia taraf sahabat, kita tak perlu tahu siapa dia. Sebab kesemua sahabat ini bila mereka meriwayatkan hadis, mereka dianggap di sisi ahli sunnah adil.
Adil ni maksud dia apa? Riwayat mereka itu diterima, dan mereka antara orang yang perawi yang tidak dipertikaikan apa yang mereka sampaikan. Sebab itu kata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, kulluhum udul, setiap sahabat ini adil, bitta'dil minallahi war rasul. Sesiapa yang mengiktiraf keadilan ataupun kedudukan sahabat, kata Al-Hafidh Ibn Hajar, yang mengangkat dan mengiktiraf sahabat Allah dan Rasul. Jadi kalau benda itu datang daripada sahabat, diriwayatkan oleh sahabat, kita tak perlu tahu pun siapa sahabat tu. Kerana di sisi ahli sunnah, sahabat adalah manusia yang diiktiraf dan diakui keadilan mereka. Ini dah nak kena faham. Sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Nabi tentang satu soalan. Atawadda'u min luhumil ghanam? Qal in syi'ta. Qal atawadda'u min luhumil ibil? Qal na'am. Akhrajahu Muslim. Apa soalan dia? Soalan dia tuan-tuan boleh tengok dalam buku yang ada kan tuan-tuan, iaitu apakah kita perlu berwuduk apabila kita memakan kambing? Min luhumil ghanam. Ghanam ni kambing. Qal, Nabi menjawab, in syi'ta, sekiranya kau nak. Dia kata, adakah apabila kita makan kambing kita kena berwuduk untuk salat? Kalau sebelumnya kita ada wuduk, kita makan kambing, adakah kita nak kena berwuduk semula untuk salat? In syi'ta, kalau nak wuduk, kalau tak mau tak apa. Kemudian dia lanjutkan lagi dengan satu soalan tambahan. Atawadda'u min luhumil ibil? Bagaimana pula kalau dengan makan unta? Ibil, unta. Qal na'am. Yang ni tak ada pilihan, mesti ambil wuduk balik. Mesti ambil wuduk balik. Diskriminasi pada unta. Pasal apa? Unta ni banyak benda berkaitan dengan unta dalam Islam. Allah Ta'ala menjadikan mukjizat Nabi Saleh, naqatullah, unta Allah. Allah bila suruh tengok binatang, Allah kata, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kamu melihat bagaimana kami menciptakan unta? Nabi sendiri bila dia nak pilih tapak Masjid Madinah, dia memerintahkan qaswa, unta dia, untuk pilih tempat itu. Dan unta ni dalam Islam dia ada beberapa benda yang menarik, tapi ada juga benda yang mengarut tentang unta. Salah satu yang dijual di Mekah, tasbih biji unta. Tasbih yang diperbuat daripada tulang unta, kan? Tasbih ni macam-macam, koka unta apa semua. Bila kita tanya yang jual tu, dia yang jual tasbih tu pun belum tentu dia pun berzikir. Dia tanya, apa pasal, apa fadilat, apa kelebihan tasbih unta, tasbih yang diperbuat daripada tulang unta? Ini dia punya munasabah, dia punya reasonable dia. Kenapa pentingnya sesuatu itu daripada unta? Ini mengarut lah, dengar lah. Dia punya hujah dia, justifikasi dia. Unta adalah binatang yang sabar, binatang yang tabah dan tenang. Dan apabila kita berzikir menggunakan sesuatu yang diperbuat daripada unta, dia membantu orang yang berzikir itu untuk bersifat sabar dan tenang serta tabah sebagaimana unta. Ayat ni kalau kita cerita kat jemaah Malaysia, harga RM5 punya tasbih boleh jadi 20. Mana ada kaitan unta dengan zikir? Dan zikir ni zikir, tapi itu cerita dia. Itu belum pokok lagi. Mari kita tengok sikit apa perbincangan di kalangan para ulama berkaitan dengan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, hadis yang sahih. الحديث دليل على أن الوضوء من لحوم الغنم لا يجب وإنما يباح لقوله إن شئت لأنه غير الناقض للوضوء ويكون هذا الوضوء بهذا الاعتبار تجديدا للوضوء السابق
fayastadillu bihi 'ala al-jawaz dzalik. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebahagian daripada kalangan ulama menyatakan bahawa seseorang yang makan daging kambing tidak wajib untuk memperbaharui atau mengambil semula wuduknya, tetapi diharuskan untuk dia mengambil, kerana memakan daging kambing tidak termasuk daripada perkara yang membatalkan wuduk. Tetapi sekiranya dia mengambil semula wuduk, ia hanyalah sebagai perbuatan memperbaharui wuduk yang lama. Maknanya berdasarkan hadis in syi'ta, Nabi bagi pilihan, kalau nak boleh, kalau tak mau tak apa. Kata para ulama, makan kambing tidak membatalkan wuduk. Mari kita tengok pula perbincangan yang berikutnya. Al-hadith dalilun ala wujubil wudu' min luhumil ibil liqawlihi na'am li'annahu naqil lil wudu', wa hadha madhhab al-imam Ahmad wa huwa min al-mufradat, wa bihi qala al-Ishaq bin Rahuyah wa ibn al-Mundhir wa ibn Khuzaimah wa ikhtarahu al-Baihaqi wa hukiya 'an al-jama'ah min as-sahabah wa rajjahahu ibn al-Qayyim wa rajjahahu an-Nawawi wa qala hadha madhhab aqwa dalilan wa in kana al-jumhur ala khilafihi. Okey. Adapun untuk daging unta, mazhab Imam Ahmad mengatakan wajib ambil semula wudu bagi orang yang makan daging unta. Berdasarkan pada jawapan Nabi, na'am, ya. Kambing in syi'ta, kalau nak. Tapi untuk unta, na'am. Maka mazhab Ahmad, Imam Ahmad ibn Hanbal, dia punya pandangan wajib ambil semula wuduk bagi sesiapa yang makan daging unta. Sebab dia berpegang dengan pandangan yang menyatakan unta termasuk daripada salah satu perkara yang membatalkan wuduk. Jadi orang yang makan daging unta sama hukumnya dengan orang yang terkentut ke orang yang apa-apa yang batal wuduk. Unta termasuk daripada salah satu perkara yang membatalkan wuduk. Jadi makan daging unta, ambil ayat sembahyang lain. Kalau tidak, dia tak ada ayat sembahyang. Inilah pandangan Imam Ahmad, juga disebut pandangan Ishaq ibn Rahuyah, pandangan Ibnu Munzir, pandangan Ibnu Khuzaimah. Juga dipilih oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam mazhab Syafi'i. Juga dikatakan ramai daripada kalangan sahabat memilih pandangan ini. Dikuatkan oleh Ibnul Qayyim dan juga dikuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi sendiri. An-Nawawi inilah mazhab Syafi'i. Dan kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Sahih Muslim, pasal hadis ni dalam Sahih Muslim. Jadi Al-Imam An-Nawawi ketika dia syarah hadis ni, dia kata apa? Hadzal madhab. Madhab ini tu madhab apa? Madhab Ahmad. Madhab yang kata batal wuduk kerana makan daging unta, kata Al-Imam An-Nawawi, hadzal madhab, madhab Imam Ahmad. Nawawi madhab Syafi'i. Tapi dia kata dalam bab ini madhab Ahmad Hanbali aqwa dalilan, kuat, paling kuat dari sudut dalil. Ini satu sikap yang kita nak ajak dalam masyarakat kita. Bermazhab bukan satu benda yang salah. Kalau orang tanya saya sendiri, saya mazhab Syafi'i. Walaupun ada orang kata saya kritik Imam Syafi'i. Walaupun orang kenal saya ni kritik Imam Syafi'i. Walaupun benda yang saya kritik itu pun bukan Imam Syafi'i kata pun. Tak apalah. Tapi saya bermazhab Syafi'i. Maksud bermazhab ini, kita mengutama atau mengikut pandangan yang keluar daripada mazhab itu. Dalam masa yang sama, sekiranya ada mana-mana pandangan, walaupun daripada mazhab yang kita pegang, yang kuat dari sudut dalil, bukan kita yang nilai kuat, kita ni tak tahu nak nilai, bukan kita yang kata, ulama lain yang kata, maka bukanlah menjadi satu kesalahan untuk kita berpindah atau berpegang dengan pandangan lain, selama mana mazhab-mazhab itu dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah.
Sebab perbezaan mereka ini bukan dalam usul, dalam akidah. Perbezaan dalam bentuk mazhab. Itulah apa yang berlaku di sesetengah tempat, terutama di dalam negeri ini. Bukan tak ada mazhab, bukan tak pakai mazhab. Itu satu tuduhan yang kurang cermat, agak gelojoh. Bila menuduh depa ni tak pakai mazhab, berat tu. Tuduhan yang kurang cermat. Depa ni pandai lebih pada imam mazhab. Ini kata-kata yang keluar daripada mulut manusia yang tak takut dengan Tuhan. Tak pakai mazhab dengan tak ta'assub mazhab, dua benda yang jauh berbeza. Kan? Tak pakai langsung ni kira ikut kepala otak kita. Itu makna tak pakai. Tapi kalau kita guna dalam masa yang sama, kita tak ta'assub, tidak ada masalah dalam hal ini. Bahkan kesemua imam-imam, para a'immah, imam-imam mazhab melarang untuk ta'assub pada diri mereka. Ta'assub ni maknanya kalau benda yang mereka kata tu tak kuat, benda yang mereka kata tu lemah, benda yang mereka kata tu tak ada dalil, mereka pun kata tak ada masalah untuk ikut orang lain. Tapi bukan kita yang pandai-pandai duk pilih. Kita juga merujuk kepada alim ulama yang menilai pandangan itu. Ini benda yang agak ilmiah sikit, tapi benda inilah yang selalu dimainkan, lagu lama untuk menakut-nakutkan orang. Depa ni kalau mengaji depa tak pakai mazhab. Dia main. Dia tak sangat, dia tu mazhab sangatlah kot. Kan? Depa ni pandai, depa buat hukum sendiri. Depa baca Quran, lepas tu depa buat keluar hukum sendiri. Depa tak tengok ni ulama-ulama kata apa ni. Cermat sikit, main dengar dulu. Kan? Takut tak ni tak boleh jawab depan Tuhan. Dan kata al-Imam an-Nawawi, aqwa dalilan wa in kana al-jumhur ala khilafihi. Walaupun kata al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, walaupun jumhur ulama pandangan mereka lain. Saya dah tengok pandangan apa. Nawawi kata pandangan yang kuat pada pandangan aku ni, batal untuk makan unta. Walaupun ramai ulama kata benda lain. Apa yang benda lain tu saya kita tengok. Tapi tuan-tuan kena ingat, salah satu daripada pandangan ulama batal makan unta. Wa qala al-jumhur wa minhum al-a'immah ats-tsalatsah. Dan disebut juga jumhur, majoriti ulama, termasuk imam yang tiga, al-Imam Malik, al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Asy-Syafi'i, luhumul ibil la yanqud al-wudu. Makan daging unta ataupun daging unta itu tidak membatalkan wudu. Ini pandangan siapa? Pandangan tiga mazhab lain. Majoriti ulama lain kata tak. Lepas tu hadis yang Nabi kata kena na'am tu macam mana? Ini yang ada bila kita mengaji ni, bila kita dedah benda macam ni, satu segi tambahan ilmu, satu segi orang tak apa nak suka. Orang kata habaq hak mana betul sudah, tak ada cerita hak mana kata boleh, mana kata tak boleh. Habaq hak mana nak buat sudah. Itu orang yang dia 20 tahun 30 tahun dia duduk takut tu. Dan bila dia main orang tambah-tambah sikit, dia tak boleh terima. Kita nak mengaji ni, kita dah ada, bila kita dengar macam ni tentang, kita taklah jumud sangat kan. Baru ni pi ke Mekah, banyak cerita Mekah ni mesti ramai orang duduk di sana. Musim sejuk ni orang segan nak buang kasut dengan stokin. Sejuk yang amat sangat. Jadi orang Malaysia kita ni, bukan mereka tak tahu, mungkin mereka tak pernah nampak, tak terdedah. Arab-Arab ni mereka dah biasa dengan musim sejuk ni. Mereka sapulah kat atas tu, kat atas kasut, kat atas stokin. Sapu, ambil wuduk kan. Al-mashu ala khuf, menyapu di atas khuf. Kita ambil wuduk, tak payah buka kasut, tak payah buka stokin, kita sapu kat atas ya. Kali kat atas tu sudah. Tak perlu untuk kita buang kasut, basuh ni. Dia tengok, astagfirullah. Kita dah tengok, astagfirullah. Kita tengok awak beli Arab ni, dia pelan-pelan tak ketahuan. Yang syok dia bubuh tak ketahuan. Apa duk pergi sapu kat atas tu, kasut tak buang, mayat. Kita boleh faham. Ini benda ada dalil.
Nabi SAW sapu. Untuk orang yang musafir 3 hari boleh. Untuk orang yang tak musafir sehari semalam boleh. Untuk sapu di atas khuf, sapu di atas stokin, tak perlu buang. Dengan syarat ketika dia nak pakai kasut atau stokin tu, dia mestilah keadaan berwuduk. Benda ni dah sebut hadis, tapi bila tengok terkejut, tak pernah dengar. Astagfirullah. Seolah-olah arak tu buat dosa. Okey. Macam mana pula depa ni faham hadis yang Nabi kata kena ambil wuduk dengan unta tadi? Wastadallu, dan mereka ini berdalilkan bi haditsin Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana akhirul amrayn min ar-rasulillah sallallahu alaihi wasallam taraka al-wudu' mimma ghayyirat an-nar wa fil lafzi mimma massat an-nar mimma massat an-nar. Maksud dia depa ni juga jumpa hadis ni. Hadis yang kata Nabi suruh berwuduk dengan daging unta. Cuma mereka mengambil satu lagi hadis yang mereka kata inilah hadis yang terakhir dan terbaru daripada Nabi. Maknanya arahan atau perintah yang baru. Iaitu apa dia? Iaitu Nabi meninggalkan wuduk daripada benda-benda yang disentuh oleh api. Cerita dia macam ni. Peringkat awal, apa-apa makanan yang disentuh dengan api, dimasak dengan api, mamassatun nar, apa-apa yang disentuh, dipegang oleh api, kalau kita makan, kita kena wuduk balik. Peringkat awal. Unta, kambing, ayam, itik, apa pun, mamassat humun nar, apa yang disentuh oleh api, kena wuduk, kena ambil wuduk balik. Dan hadis yang kata kena dengan unta tadi pun termasuk, bukan pasal unta tu, bukan pasal daging tu, tapi pasal massat humun, kerana dimasak menggunakan api. Poinnya masak guna api. Masak guna api, wuduk. Tak kira lah unta ke apa ke. Dan kemudian Nabi SAW di akhir kehidupan dia kena dengan api kan, macam kita pergi makan mi goreng ataupun kena apa-apa yang dimasak dengan api kan. Mana ada tak masak dengan api? 2-3 makanan. Kalau kita makan masak api, kita kena wuduk. Cuma di akhir hidup dia, Jabir bin Abdullah mengatakan Nabi dah tak berwuduk dengan apa yang kena dengan api. Maknanya dahulu berwuduk makanan yang kena api, kemudian dah tak pakailah hadis tu. Nabi dah batal, nasakh, dah mansuhkan hadis tu. Maknanya kena api tak kena api tak membatalkan wuduk. Jadi dia kata hadis ini menjadi hadis yang terakhir. Jadi unta tadi tak termasuk dalam benda yang membatalkan wuduk. Itu berlakunya khilaf. Sebab itu dia kata di sini, apa yang disentuh oleh api, termasuklah unta dan sebagainya, maka dikenakan wuduk. Tetapi sesuatu yang tidak dimasak menggunakan api, maka tidak dikenakan wuduk. Dulu, saya ulang sekali lagi, apa yang kena oleh api, kena wuduk. Akhir hidup Nabi, api tak api, dia tak wuduk dah. Dalam hal ini mazhab Syafi'i, Hanbali, mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi kita termasuklah unta. Awal unta kena wuduk, masak api, kemudian Nabi dah tak berwuduk dengan makannya daging unta. Jadi ada 2 pendapat dalam hal ini. Kalau tuan-tuan tengok ada orang makan daging unta dan dia pergi wuduk, kita tanya pasal apa? Pasal dia makan daging unta. Dia berpegang dengan pandangan mazhab Hanbali. Kalau ada satu orang dia makan daging unta, terus dia pergi sembahyang, dia tak ambil wuduk, dia mungkin mazhab Syafi'i, Hanafi atau Maliki atau mungkin Wahabi. Mal kita tahu kan. Dan mana pandangan yang kuat? Ustaz nak ambil yang mana satu pun tak apa. Tak ada masalah. Tapi kalau tanya yang mana kuat, mari kita tengok huraian yang diberikan oleh para ulama. Wal qaulul awwal
huwa ar-rajih fi hadhihi al-mas'alah li'anna hadith al-ba' nass fil mawdu' ويؤيد حديث الباب حديث البراء بن عازب سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضؤوا منها وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضؤوا منها وأما حديث جابر maka dalam hal ini kata para ulama antara dua pandangan ini sama ada batal tak batal, penulis kitab kita ini saya ambil uraian yang diberikan oleh Syekh Abdullah Saleh Fauzan. Dia kata apa? Pandangan yang paling kuat adalah pandangan yang mengatakan batal. Pandangan yang mengatakan batal. Ini isu fiqh ni tak ada masalah lah. Kita nak tengok hujah dia. Dia kata pandangan yang kata batal itu lebih kuat. Sebab hadis batalnya wuduk dengan makan daging unta ini merupakan hadis utama dalam bab ini, iaitu soalan orang tanya pada Nabi, adakah kena berwuduk dengan makan daging unta? Nabi kata ya, menjadi hadis yang asas. Sebab Nabi membezakan antara unta dan kambing. Faham tak? Unta dengan kambing beza. Maknanya kalaulah kata unta tu tak membatalkan wuduk, dia tak akan ada beza dengan kambing dan binatang-binatang yang lain. Tetapi apabila khusus soalan ditanya tentang unta dan Nabi jawab ya, menunjukkan unta ini hukum dia berbeza dengan binatang-binatang yang lain. Adapun hadis Jabir yang kata Nabi dah tak berwuduk dengan sebab makan daging unta dan apa yang disentuh oleh benda yang dimasak oleh api, maka dia di sini ada beberapa jawapan. Pertama, hadis mudtarib. Hadis ini termasuk dalam kategori hadis yang lemah. Hadis ini hadis yang lemah. Hadis yang kata tidak berwuduk dengan sebab makan benda api tu, atau tidak berwuduk kerana sebab makan daging unta tu, hadis itu lemah. Hadis itu lemah. Hadis yang pegang awal tadi yang kena wuduk dengan unta tu, hadis itu sahih riwayat Imam Muslim. Lemah pasal apa kita tak perlu cerita kerana dia agak teknikal. Kedua, على الفرض صحته فلا دلالته فيه لأن لحوم الإبل لم يتوضأ من لأجل مس النار بل لمعنى يختص به ويتناول نيئا ومطبوخا. Maka disebut di sini apabila hadis yang kata unta itu kena berwuduk sebab dimasak oleh api, unta itu kena berwuduk sebab dimasak oleh api lemah, maka dia masuk hukumnya masak oleh api ke tak masak oleh api bukan isu. Makan mentah ke makan masak ke bukan isu, tak kira. Yang pentingnya dia tu unta. Unta steam ke, unta kukuih ke, unta goreng ke, unta bakar ke, ataupun potong-potong makan basuh-basuh makan gitu ke, tetap kena berwuduk. Dan mereka sebut lagi hadis yang terakhir itu adalah hadis yang Nabi sebut berkaitan dengan unta kena berwuduk. Adapun binatang lain tak perlu. Hadis itulah hadis yang terakhir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang jadi tuan-tuan, macam mana langkah ni? Wallahu ta'ala alam. Kalau kita tengok daripada hujah ni, makan daging unta termasuk daripada perkara yang membatalkan wuduk. Tapi kalau tuan-tuan rasa saya mungkin tak setuju dengan pandangan ni, saya mungkin pandangan mazhab jumhur yang kata sebenarnya bukan unta tu yang jadi isu, tapi masak api tak masak api. Dan masak api tak masak api ni Nabi dah tak kisah dah. Dulu ya, Nabi kata masak api hampa kena api wuduk. Tapi last sekali Nabi dah tak kisah dah. Masak api tak masak api, dia tak wuduk dah. Saya ingat hak tu lah yang paling kuat. Wallahu ta'ala alam, benda ni khilaf fiqh saja. Bila khilaf. Tapi siapa yang tengok hadis Jabir tanya dekat Nabi tu, kambing macam mana? Ikut hang lah. Unta kena wuduk.
itu yang jelas, yang kuat, yang sahih, maka dia pegang pada wuduk unta itu wajib. Dia kata saya tak ada masalah pasal unta ni bukan nak makan selalu pun. Lagi senang. Dia kata ayam saya nak dengar juga. Bila bincang bab unta. Ini bila saya dah sebut kan, kita ceritalah. Ada kawan saya tanya, bila kita buat discussion kumpulan di universiti kan, di universiti kita bincang hadis ni, ada kawan saya tanya, dia kata macam mana pula kalau kita tak makan daging tapi kita makan perisa daging kan, seperti Maggi flavor unta kan. Kita lah ni ada cap ayam, cap kari, cap itik, cap segala-gala cap kan, flavor perisa tu. Maggi jenis apa? Macam mana pula kalau kita makan tu Maggi unta? Maggi ni anak ni sya'riyah, rambut-rambut. Sya'riyah ibil, Maggi unta. Adakah kita kena berwudu? Kalau kita pegang kata pandangan makan unta tu batal, wallahu ta'ala a'lam. Kita balik kepada hadis itu menyebut daging. Perisa atau perencah ni, wallahu ta'ala a'lam, kalau tuan-tuan ada maklumat lanjut tuan beritahu. Dia bukanlah daripada daging itu, tapi daripada bahan kimia. Maknanya zat perencah tu bukan kambing, bukan ayam. Bukan ayam dia potong-potong, dia perencah buat tu. Tapi adalah campuran daripada aji sikit, pomo ni, bagi nak rasa macam ayam. Macam kordil tu, anggur, strawberry, sebiji anggur pun tak perah. Sebiji pun tak perah, tapi perisa anggur. Minum rasa anggur, sihir. Bukan saya dia pegang sihir tengok kan. Dia campuran daripada ekstrak berapa benda dia buat campur jadi kalau ungu rasa macam anggur. Saya pegang pandangan yang perencah ni bukan daripada daging tupai. Sebab sekiranya memang unta tidak ada beza, sama ada an yakuna al-lahm qalilan kathiran nai'an matbukhan, tak kira lah banyak ke, sikit ke, mentah ke, masak ke, kukuih ke, goreng ke, apa ke, steam ke, tiga rasa ke, sweet sour ke, semua tu nama kata luhumil ibil, wajib wudu. Daging unta wajib wudu. Ini disebut oleh para ulama. Dan hadis yang berikutnya juga, hadis yang kita sebut tadi, annahu syamil li jami'il ajza'il ibil. Dan yang kena wuduk daripada unta ni apa? Semua bahan dia. Daging, tulang, hati. Kan hati ni sedap orang cinta. Kibedah dia beli. Kibedah ni hati unta yang digoreng, makan dengan garam. Cukup hati ke, daging ke, lemak ke, apa ke, mai daripada unta, semua kena wuduk. Walaupun disebut daging, sebab dia guna kaedah Quran sebut daging babi, tapi tulang pun tak boleh makan. Walaupun Quran kata hurrimat alaikumul maitah waddam wallahm, dia guna lahm. Kita pergi beli babi, kikih daging, habis tulang. Bila orang tanya tulang apa ni, tak pernah nampak. Unta dak, kambing dak, ayam dak, lembu dak. Bab satu. Hui, tak apa, aku dah kikih dah daging. Aku ambil betul-betul pure tulang. Sebab disebut daging tu, pasal apa disebut daging? Ini kaedah bahasa Arab. Kerana kebiasaannya yang dimakan itu adalah bahagian daging, tapi Tuhan memaksudkan keseluruhannya adalah haram. Okey. Okey, itu saja berkaitan dengan
Jadi tuan-tuan pernah dengar perbahasan berkaitan dengan daging unta. Sekurang-kurangnya ada pendedahan tentang benda-benda tu. Kalau orang cerita makan daging unta ni batal wudu, kita tak pernah dengar. Pasal dalam mazhab Syafi'i memang tak sebut. Dalam mazhab Syafi'i apa dia perkara yang membatalkan wudu? Menyentuh wanita, keluar sesuatu daripada kubur dan dubur, tidur dengan tidak betul papan punggungnya, pengsan. Itu perkara yang murtad, itu perkara yang membatalkan wudu. Tak pernah dengar orang makan unta? Yalah, sebab kita mengajak dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tidak memegang memakan unta itu sebagai perkara membatalkan wudu. Okey. Lepas tu dia berkata kena keluar mazhab pula. Ya, borang ada kita bawa mai. Seterusnya, nombor 8, salat di kandang kambing dan unta. Salat di kandang kambing dan unta. Faqal, Nabi ditanya berkaitan dengan salat di kandang kambing. Naam, sallu fiha. Orang tanya dekat Nabi, bolehkah kami bersalat di kandang kambing? Sallu fiha. Nabi kata salatlah di sana. Lepas tu dia bertanya lagi, bagaimana pula dengan kandang unta, tempat tambak unta? Faqal, la, kandang unta tak boleh. Kandang kambing apa boleh sembahyang di situ. Tempat tambak kambing, dia punya markas dia apa boleh sembahyang, kandang dia tu. Tapi kalau untuk kandang unta tak boleh. Saya nak cerita sikit sebelum kita ulas berkaitan dengan pasal apa kandang kambing boleh, kandang unta boleh. Nabi ni bias. Dia seolah-olah macam mengutamakan kambing. Bab-bab kambing semua lepas, bab-bab unta semua dia. Saya dah cerita pasal apa. Tapi sebelum tu, saya nak tarik sikit perhatian tuan-tuan berkaitan dengan tempat salat. Kita ni, khususnya orang Nusantara, Melayu, Indonesia ke mana ke, saya duduk perhati tengok, agak melampau dalam bab permukaan untuk salat. Dah ada kapek, dia lapik pula kain, dia lapik pula sorban. Mula dia lapik kapek ni, dia lapik pula sejadah dia lapik pula sorban ni. Dan orang kita ni tuan-tuan, saya nak bagi tahu, bumi asalnya suci. Keseluruhan permukaan bumi boleh digunakan untuk salat. Nabi kata wa ju'ilat liyal ardu masjida wa tahura, dijadikan bumi sebagai tempat untuk sujud, khas untuk umat Muhammad. Maknanya mana-mana tempat di atas muka bumi Allah Ta'ala, asal kepada tempat itu adalah suci. Dan kita nak kata tak boleh semayang atas tu, tak boleh salat atas tu, sehinggalah jelas tempat itu bernajis. Dan tak boleh menukar hukum asal melainkan dengan dalil yang jelas. Tahu tak tukar hukum asal? Asal tak, asal padang, apa hukum dia? Asal dia adalah bersih dan suci. Kalau siapa-siapa nak kata tak boleh semayang atas padang ni, tak boleh semayang atas tar ni, dia kena datangkan dalil yang jelas pasal apa tak boleh semayang. Kalau dia kata bernajis, mana najis tu? Tapi kalau dia tanya kita, pasal apa hang kata boleh semayang? Asal hukum tanah suci. Tuan-tuan faham tak? Dan kita mengaji dalam agama, tuan-tuan kena ingat, tak larat nak ulang dah. Apa dia? Al-yaqin la yuzalu bisyak. Apa dia? Sesuatu yang yakin tak boleh ditolak dan dihilangkan kerana syak. Tahu yakin syak ni apa? Yakin hukum asal. Syak sesuatu yang datang kemudian. Itu ni agak teknikal ni, agak bersifat hukum sikit. Asal yang yakin Tuhan habaq bumi suci.
Orang mai kata, kod ada kucing berak, kod ada anjing kecing. Kod itu syak. Syak dia tak boleh lawan yakin. Nak lawan yakin kena yakin. Contoh, asal kawan ni mak pak dia Islam, beranak dalam keluarga Islam. Tiba-tiba orang kata dia murtad, dia keluar masuk Kristian. Kita lagi hang tak tunjuk mai dekat aku bukti yang jelas kata dia tukar kepada agama Kristian, aku pegang asal yang aku yakin dia beranak mak pak dia Islam dan setahu aku dia Islam. Dak orang habaq banyak dah. Orang kita kan, orang habaq banyak dah, orang duk kata dah. Ramai ada orang duk kata. Ramai banyak bukan hujah. Pasal aku yang aku tahu mak pak dia Islam, dia beranak dalam keluarga Islam. Lagi mana hang tak boleh habaq dengan jelas, takat orang kata aku dengar tak pakai. Itu maksud yakin. Yakin. Macam kita ni. Asal hukum asal kita Allah ni. Berwuduk ataupun tidak? Hukum asal kita berwuduk atau tidak? Berwuduklah pasal tentang mayang maghrib. Macam mana tentang mayang tak ada wuduk? Saya tak tahu asal saya apa. Mayang maghrib tadi. Mayang. Dah mayang saya dah wuduk lah. Kemudian duduk lama sikit, macam saya selalu kata, lama sikit duduk ni tergelak apa semua, terfikir apa semua, terlena ke apa-apa. Tak tahu terkentut ke tak? Yang itu syak. Sebab apa dia syak? Sebab dia tak pasti. Yang pasti ustaz, yang pasti tadi main wuduk, main maghrib ambil wuduk lah. Hak tu pun saya tak pasti nak ya. Kalau hak tu pun tak pasti, dua kali tak pasti, pergi balik qada lain kan. Jadi itu makna al-yaqin. Jadi tak perlulah kita nak wah-wah. Ini pergi ke rumah. Ini satu saya nak sentuh. Fix masa. Masuk dewan orang Cina. Sewa rumah bekas Cina duduk. Tak perlulah kita nak fikir takalluf. Tahu takalluf? Bersusah payah. Dia pula anjing. Anjing tu main sendiri dinding ni bah. Anjing main tidur atas lantai ni bah. Tahu dia bagi anjing naik atas katil bah. Tahu anjing ni main kot ni bah. Dia cuba duk imagine anjing tu duk berjalan. Dia perhati, dia beralih belah ni, dia duk imagine tu anjing tu lalu pergi duk sendiak di dinding tu. Dia duk imagine ni, dia duk imagine. Lepas tu anjing tu main berguling-guling. Dia duk bayang. Anjing tak ada pun. Cina tu dah pindah lama mana dah. Dia duk bayang. Lepas tu main pula jiran yang salihah, wara'ah, alimah. Dia belah 3 ekor. Kawan tu daripada duduk senak terus cerit. Dia duk bayang bergolek apa semua kan. Lepas tu mainlah grup As-Sama Corporation Integrated Company. Integrasi punya sama. Dia kata lah ni macam mana ni nak samak macam mana? Dia tak samak dinding. Tak boleh dinding. Kalau kena dinding lantai saya kena. Lantai. Dia tak lantai bumbung pasal entah dia lompat dah naik ke atas awal bumbung. Tapi kita siapa duduk pun rumah itu, Cina ke apa ke, asal selagi mana kita tak kelih najis anjing tu, asalnya adalah suci. Beli kereta Cina kan, beli kereta Cina, dia muat enjin apa no? Tahu dia muat enjin apa duduk dalam kereta dia. Tahu dia duduk berkubang apa ni, tak kerusi apa semua ni. Lagi kita tak kelih bulu, kalau kita tak kelih ayak ke, kita tak kelih najis dia ke, dianggap kereta tu asalnya adalah bersih. Demikianlah juga dia nak pergi ke point ni lah ni, goal ni goal. Tadi ni baru duk kelecek. Goal dia apa? Demikianlah hukum suci dalam debu. Itu dia dalil paling jelas, nas paling kuat. Suci dalam debu. Debu ni termasuk daripada permukaan bumi. Asal bumi suci. Lepas tu tapis buat apa? Tapis buat apa? Pasal apa perlu ada debu bertapis? Debu tayamum. Debu adalah debu sebahagian daripada bumi. Fatayammamu sa'idan tayyiba.
Dan bumi itu kata Nabi, wa ju'ilat liyal ardu masjida wa tahura. Nabi kata, wa ju'ilat liyal ardu masjida wa tahura. Dijadikan bumi itu suci dan alat-alat permukaan dia boleh digunakan sebagai tahura, alat untuk berwudu. Nampak? Okey. Sebab apa tuan-tuan, Nabi SAW benarkan kita salat di tempat kambing? Disebut oleh para ulama kerana di situ adanya keberkatan. Dan kenapa kita tak boleh salat di tempat di tambatnya unta? Kerana di situ merupakan tempat bermalam dan duduknya syaitan. Jadi itu antara hujahnya. Tempat yang unta ni syaitan duduk. Syaitan duduk. Sebab tu Nabi larang kita menyerupai unta. Unta punya style apa? Kalau dia parking tu, parking for the year. Dia tak akan pindah tempat lain. Pasal tu Nabi kata bila hampa mayang dalam masjid, hampa ingat jadi panggil unta. Panggil unta ni apa? Sewa khas. Memang dia tak buat lain kuning lagu duduk parking tu, tapi orang dah tahu dah. Awak tak masuk tadi. Jangan dia main lagi, dia ambil tempat dia ni. Itu unta. Okey. Jadi boleh tak kita sembahyang kandang kami? Kandang lembu kebang? Yang lain tu bergantung pada kebersihan. Dan yang terakhir pada malam ni, kalau boleh kita ambil soalan yang ke-9. Lelaki bertemu dengan perempuan asing. Duk tak duk cerita unta, kambing, lembu apa semua, cerita perempuan pula. Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini soalannya. Dengar elok. Ya Rasulullah, apa pendapatmu tentang seorang lelaki yang bertemu perempuan yang tidak dia kenali? Dia memberikan sesuatu barang, bermesraan tetapi tidak berjima. Dia kata, apa hukum dia? Ini juga berlakulah satu kes. Satu orang laki-laki mai jumpa Nabi, lah hadis riwayat Imam Muslim. Dia mai jumpa Nabi, dia kata apa? Semalam aku jumpa dengan satu orang perempuan, habis dah aku buat, kecuali jima, kecuali nikah. Dia tanya banyak kali kat Nabi. Kemudian Nabi kata apa? As-sallaital fajr ma'ana? Sembahyang tak subuh dengan kami tadi? Dia kata sembahyang. Nabi kata telah diampunkan dosa yang hang semalam. Sahabat bila dengar, dia kata, bukan dia kata, ni bagus ni. Sahabat bila dengar, sahabat kata apa? Adakah khas untuk dia ataupun untuk semua? Nabi kata bahkan untuk semua. Apa kisah dia ni? Mari kita tengok. فأنزل الله في هذه الآية وأقيم الصلاة طرف النهار والزلف من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صلي. Iaitu turun ayat Al-Quran dalam surah Hud ayat 114, dan dirikanlah salat itu pada kedua tepi siang, yakni pagi dan petang, dan pada pembahagian permulaan malam. Sebab tu Syiah dan sebahagian daripada jamaah Al-Quran Malaysia jam. Orang yang pegang Quran tak pegang hadis, mereka hanya salat 3 waktu sahaja. Kerana 3 waktu saja disebut dalam Quran. Sembahyang 5 tu 3 saja yang disebut dalam Quran. Pagi, petang dan malam. Yang 5 waktu ni dalam hadis. Sebab tu ajaran sesat ni kesemuanya hala kebelah senang. Tuan-tuan kalau nak jadi ajaran sesat pun tak gaduh muka elok sangat. Duk tengoklah ni tekong-tekong ajaran sesat, semua muka pecah, gendang telinga ya. Tapi ada orang ikut. Tu tambah Tuhan Harun kan. Kita tengok Tuhan Harun tu. Allah Taala ampun dia insya-Allah. Allah bagi hidayah dia. Teruk dia tu. Tuhan Harun tu bini 3 4. Tapi Tuhan pun kena stroke masalah. Kita tengok dia pun, kita pun tak rasa nak ikut dia. Tapi itu pun ramai pengikut. Sebab senang. Tuan-tuan pun kalau nak buat ajaran sesat, esok keluar, pergi panggil 2-3 orang, hampa kalau ikut aku, hampa tak kena sembahyang. Penat dah. Lepas tu hampa bayar aku sebulan 50, insya-Allah syurga. Ada orang ikut dah. Lagi senang ajaran tu, lagi ramai. Kemudian Allah menyebut innal hasanat yudhibun as-sayyi'at. Sesungguhnya benda-benda yang baik, amalan-amalan yang baik boleh menghapuskan amalan-amalan yang jahat. Dan Nabi kata dekat dia, berwuduk dan hang salatlah.
Kemudian Muaz bin Jabal bertanya kepada Nabi, untuk dia seorang ke? Nabi kata, bal lil mu'minin ammah, untuk semua orang beriman. Kes ini menceritakan tentang kerahmatan dan keluasan pengampunan Allah. Dosa-dosa kecil yang kita lakukan boleh diampun dan dihapuskan dengan kebaikan yang kita lakukan selepas daripada itu. Sebagaimana hadis riwayat al-Imam Tirmizi, Nabi kata kepada Muaz bin Jabal dan Abu Zar, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwa kepada Allah, wa atbi'is sayyi'ah hasanah. Bila hangpa buat jahat, hangpa ikutilah kejahatan itu dengan amalan kebaikan. Allati tamhuha, kerana yang baik itu akan menghapuskan yang jahat. Hadis inilah yang telah diambil oleh sebahagian besar artis tanah air. Setahun bergelumang dosa, hujung tahun dia pergi umrah. Ini dia panggil trend mengurangkan rasa bersalah. Kebanyakan orang yang pergi buat umrah ni, mereka nak cuci dosa. Mereka buat dosa banyak, mereka pergi buat umrah, bawa balik, mereka pun pakai tudung sah, bersih, tak ada dosa. Lepas tu mereka pun gomel, cari-cari duit pun semua, pergi pula basuh, balik main. Jadi Mekah tu duk penuh dengan mereka. Jadi kita ni tuan-tuan, orang Islam, bila ada dosa-dosa kecil, kita buat kebaikan, sedekah, salat. Nabi kata apa? Al-umrah ila al-umrah, al-ramadan ila ramadan, as-salah ila as-salah, al-jumu'ah ila al-jumu'ah. Jumaat ini kepada Jumaat yang akan datang, salat ini kepada salat yang akan datang, puasa ini kepada puasa yang akan datang, umrah ini kepada umrah yang akan datang. Mukaffiratun, sebagai penyuci dan penghapus dosa selama mana dia tak terlibat dengan dosa besar. Hadis-hadis yang kata seperti hadis Arafah, man sama yaumal Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffir sana allati qablaha. Puasa Muharram, man sama yaumal Ashura, siapa yang berpuasa Arafah, Allah Taala akan ampunkan dosa dia setahun yang lepas. Siapa yang berpuasa Muharram, Tuhan ampunkan dosa dia setahun yang akan datang. Kesemua hadis ini, kalau tuan-tuan dengar ampun dosa, tuan-tuan kena faham dan ingat elok-elok, ia merujuk kepada as-saghair, dosa-dosa kecil, bukan al-kabair. Kita jangan seronok, kita jangan anggap kita telah selamat, sebab al-kabair di sisi ahli sunnah wal jamaah tidak diampunkan melainkan dia menunaikan syarat-syarat yang ditetapkan, seperti menyesal, tidak mengulangi perbuatan itu, membenci, dan membulang atau minta halal. Kalau berkaitan dengan orang, dia tak akan selesai sehingga kita minta halal, kita minta maaf, kita bagi balik apa yang kita minta. Tuhan tidak akan masuk campurlah hal ini. Tetapi rahmat Allah Ta'ala lagi, walaupun kita tak bertaubat daripada dosa besar, kita tak buat 4 benda tu, kita mati, kita besar kemungkinan akan diampunkan oleh Allah walaupun tak bertaubat. Hak besar Ustaz? Ya, hak besar. Pasal Tuhan kata apa? Tuhan kata Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa melainkan innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang satu saja tak ada dah maaf bagimu, sudah tertutup pintunya, iaitu syirik. Syirik kalau mati habis, no entry. Tapi kalau sebelum mati dan insya-Allah masih ada ruang untuk dia. Itu sahaja yang kita sebut pada malam ini. Sebab itu tuan-tuan jaga elok-elok. Dosa kecil ni macam mana pula Ustaz? Nak tahu senang sikit dengan dosa besar. Yang ni kita dah jelaskan dalam kuliah kita berkaitan dengan dosa kecil dan dosa besar. Yang kata hadis ambil wuduk berjalan selangkah hapus dosa tu kecil. Wuduk bubur dosa kok celah-celah jari kecil. Sedekah kecil. Dia tahu Ustaz lagu tu tak ada apa. Itu pun rahmat tak sangka dah. Pasal apa? Manusia ni selang sesaat dia buat dosa. Dosa kecil yang kita buat tu, kalau kita hitung, kalaulah Tuhan tak buat automatik punya pengampunan, tak larat nak bertobat.
Tapi oleh kerana Tuhan ni dia jenis backdated, mudah kira, hapus kira lah. Man, ni kita duduk ni daripada maghrib tadi sampai isyak, berapa banyak dah hapus. Lega? Memang lega sat. Keluar sekali tak ada lama mana. Tak apa, memang subuh pula esok. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita insya-Allah. Qulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemputan pada 12 hari bulan hari Ahad. Ada kuliah perdana Masjid Padang Katuk oleh Dr. Sukri daripada USM. Tak apa, kuliah perdana hari Ahad malam di Masjid Padang Katuk, Dr. Sukri USM. Yang pentingnya di ujung tu ada jamuan makan kambing golek. Boleh pergi tak? Ejaz selatan tak dengar kuliah pun bang Isyak tu pergi ya. Okay, ini ada dua soalan. Pertama berkaitan dengan menyentuh kemaluan. Adakah ia membatalkan wudu? Menyentuh kemaluan ni dia ada macam kes unta, dia ada sedikit perbezaan pandangan. Pertama, ada ulama kata sentuh kemaluan batal. Berdasarkan hadis ma massa zakarahu falyatawadda. Siapa Nabi kata siapa yang sentuh kemaluan dia ma massa zakarahu, siapa yang sentuh zakar dia, kemaluan dia, falyatawadda. Hendaklah dia berwuduk. Sebagian ulama kata sentuh kemaluan batal. Senirih ke, terpegang ke, terkena ke apa ke, pegang ya, batal. Sebahagian ulama lagi depa kata tidak batal langsung. Sebab ada hadis juga yang sahih. Nabi kata bila sahabat tanya apa hukum menyentuh kemaluan, adakah batal atau tidak? Nabi kata ia sebagaimana kamu menyentuh anggota tubuh kamu yang lain. Sentuh kemaluan macam kita sentuh hidung. Kemaluan pun anggota kita, hidung pun anggota kita. Sentuh hidung tak batal, sentuh kemaluan pun tak batal. Ulama yang kedua kata tak batal sentuh kemaluan. Sebab Nabi kata sama macam sentuh anggota tubuh yang lain. Mai pandangan yang kedua, pandangan yang ketiga yang cuba nak compromise, nak cuba nak jamakkan, nak bagi nampak dua-dua ni masuk, menyentuh dengan syahwat. Yang pertama sentuh batal, yang kedua sentuh tak batal, yang ketiga kata sentuh batal tetapi dengan syahwat. Maknanya kalau sentuh saja tak batal, tapi kalau sentuh naik syahwat dengan syahwat batal. Wallahu ta'ala alam. Pandangan yang ketiga ini nampak lebih kuat dari sudut dalil dan penghujahannya, menyentuh dengan syahwat. Tapi macam kita kata ketiga-tiganya ada hujah dan dalil, terpulang untuk kita mengambil pegangan kita. Jadi saya pegang ni tak mau kan. Wallahu ta'ala alam. Wuduk yang digunakan untuk mandi junub, apakah boleh juga digunakan untuk solat? Ya. Mandi junub, kita mandi junub tu dah angkat hadas besar dah hadas kecil sekali ya. Cuma Nabi ni bila dia nak mandi junub, pertama dia akan ambil wuduk dulu. Hadis Aisyah dia basuh semua. Hadis Maimunah dia tak basuh kaki. Hadis Aisyah dia basuh ke semua anggota wuduk dia termasuk kaki, kemudian dia jurus ayak, dia ratakan ayak. Hadis Maimunah kata kaki dia tinggal. Last sekali dia nak keluar bilik ayak baru dia jurus kaki. Ulama kata bolehnya ada masa sengang sikit kalau kita ambil wuduk ni. Kan ambil wuduk salah satunya mualat. Tak bolehlah kita kumuk basuh tangan apa semua, lepas tu berhenti sat pergi tengok berita naik tak naik minyak. Lepas tu pergi sambung basuh kaki. Tak boleh lah, batal lah sebab dia inqita', dia terputus. Kan? Basuh-basuh wuduk apa semua, kita pergi tu apa buat balik kita sambung. Tak boleh, itu tak boleh inqita' terputus. Tapi ulama kata kalau terputus itu yasiran, sekejap. Contoh, ambil wuduk, ayak berhenti, tak ada. Habis. Kita berjalan sat pergi cari pipe lain. Tempoh jarak itu tak perlulah kita ulang balik kerana kita boleh pergi pipe yang ada ayak, kita sambung basuh kaki ya. Sebab sengang waktu itu dianggap yasir, sikit. Mengambil kias kepada Nabi tangguhkan basuh kaki. Ada ulama hujah macam tu. Ada ulama hujah macam tu. Lepas tu dia nak pi semayang dengan wuduk tu. Kalau tak batal, tak terkentut, tak keluar sesuatu dan tak menyentuh kemaluan, kalau dia pegang menyentuh kemaluan batal, dia boleh terus bangun dan salat dengan wuduk tadi.
Itu yang dibuat oleh Nabi dalam hadis Aisyah dan Maimunah tentang sifat mandi Nabi. Wallahu taala a'lam. Qulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni ada orang